محمد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati pengerusi serta barisan ahli jawatan kuasa surau, yang saya kasihi dan saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Siap, Haji-haji, Hajah-hajah, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya turut doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teruskan lagi kehidupan kita di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan cuaca hujan lebat di luar sana, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita, masih lagi memberikan kita masa yang ada ini untuk kita hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya turut juga bersyukur pada Allah kerana Allah berikan saya kesempatan untuk hadir walaupun dalam keadaan di luar sana hujan yang agak lebat. Dan saya mohon maaf di atas kelewatan sedikit tidak dapat solat maghrib secara berjemaah. Tapi alhamdulillah saya sempat sampai tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin daripada keberkatan doa ibu-ibu dan ayah-ayah dan mendoakan kepada kita semua, kita dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan istiqamah dalam mana kita ingin menuntut ilmu dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah kita tengok kitab yang pertama dahulu, iaitu kitab dalam bab solat. Sebagai mukadimah pada malam ini,
Moga-moga dengan mukadimah ini, walaupun mukadimah ini dalam bab solat sedikit, kita dapat juga ilmu serba sedikit insya-Allah. Kita tengok sambungan yang lepas, iaitu mana kita tengok pada malam ini, iaitu rukun yang kedua, iaitu mana takbiratul ihram. Dan setelah mana melafazkan niat solat, ketika mana selesai kita berniat solat. Lafaz dan niat adalah dua perkara yang berbeza. Lafaz ialah perkara yang kita menggunakan mulut kita ataupun dikatakan dengar di telinga kita. Kita dapat sebut dengar telinga, itu lafaz. Niat iaitu yang ada lintasan dalam hati kita. Itu namanya niat. Kita nak sembahyang apa, kita nak solat apa, maka ada lintasan dalam hati kita, itu dinamakan niat. Maka setelah mana kita melafazkan niat solat, maka bertakbirlah dengan takbiratul ihram. Setelah mana kita dah berlafaz, maka kita nak berniat lintasan dalam hati, maka bertakbirlah dengan takbiratul ihram, iaitu mana melafaz ataupun menyebutkan Allahu Akbar. Itu iaitu lafaz untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, sebutan itu biarlah betul dan jelas. Allahu Akbar. Maka ia merupakan rukun, iaitu ketika mana kita berdiri betul. Kita dah tengok dah sebelum ini, berdiri betul iaitu mana menegakkan tulang belakang kita. Bagi yang solat fardu, dia perlulah berdiri dahulu untuk takbiratul ihram, untuk solat fardu. Jadi walaupun dia solat tidak boleh rokok dengan sempurna, terpaksa duduk di kerusi, maka untuk takbir itu dia perlu berdiri. Tapi berbeza dengan untuk solat sunat. Solat sunat dia boleh terus duduk. Walaupun permulaan untuk takbiratul ihram untuk solat sunat, maka dia boleh takbir secara duduk. Maka untuk solat fardu ni dia perlu berdiri. Berdiri dahulu, barulah dia duduk, menggunakan kerusi dan sebagainya. Andainya ketika mana dia takbir secara berdiri, imam baca terlalu panjang, imam baca surah terlalu panjang, maka ketika mana itu dia boleh duduk. Dia boleh duduk. Mungkin dia dalam keuzuran tak boleh berdiri lama, maka dia boleh duduk ketika mana imam baca surah, boleh, tidak ada masalah. Itu bagi yang solat di atas kerusi. Maka bila mana kita mengangkat takbir Allahu Akbar, bagi lelaki, dia akan mengangkat kedua-dua tangannya, paras dengan telinga dan juga di bahunya. Maka dia buka dan renggangkan sedikit ketiaknya. Ini bagi lelaki. Maka Nabi SAW mengangkat tangan, maka direnggangkan sedikit jari jemari Nabi SAW. Maka jari ni renggang sikit, direnggangkan sedikit, maka dibengkokkan sedikit jari. Maka dua-dua tapak tangan ini menghadap ke arah kiblat. Sebab tu bila mana kita solat, daripada kepala kita ni sampai di kaki, semuanya tubuh kita ni semua ke arah kiblat. Tak boleh kono sikit kanan tu, tak boleh. Kita mesti terus ke arah kiblat. Kita dah yakin dah kiblat kita ke mana, maka teruslah daripada kepala kita sampailah di hujung kaki. Maka bila mana kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kedua-dua tapak tangan ini mestilah menghadap ke arah kiblat. Bagi mana ibu-ibu ataupun perempuan, maka dia mengangkat takbir dah berbeza dengan lelaki. Sekadar mana di paras dadanya saja, maka dirapatkan kedua-dua ketiaknya, dia tidak renggang. Berbeza dengan lelaki dia boleh angkat. Tetapi bila mana solat berjemaah, tidak perlulah renggang terlalu luas, sehingga kan boleh mengganggu jemaah kiri dan kanannya. Sekadar mana dia angkat keselesaan dia dan tidak mengganggu jemaah yang lain. Tapi kalau perempuan, diparas dada saja, dirapatkan. Jadi Allah jadikan tuan-tuan orang perempuan ni sifat dia malu. Kaki dia pun dirapatkan, paha pun dirapatkan, semua tubuh badannya dirapatkan. Semua juga ketika mana dia mengangkat takbir, maka kedua-dua tangan ketiak ni dirapatkan, maka tangan ni mengangkat di paras dada, masih lagi kedua-dua tapak kaki tangan ni mengarah ke arah kiblat.
Ini bagi orang perempuan. Maka lafaznya Allahu Akbar. Itu saja lafaz yang dibolehkan. Maka ia dinamakan takbiratul ihram itu kerana setelah mana takbir itu ia mengharamkan ke atas seseorang. Ini kena faham. Ia mengharamkan ke atas seseorang itu daripada apa yang dihalalkan kepadanya sebelum itu, termasuklah walaupun perkara itu halal, tetapi bila mana dia telah mengangkat takbir, maka yang halal itu telah menjadi haram. Iaitunya apa? Termasuklah makan minum. Sedangkan makan minum itu halal tak? Halal. Tetapi bila mana dia telah mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, maka ia telah menjadi haram. Begitu juga bercakap-cakap dan beberapa perkara yang lain yang diharamkan. Maksudnya bila kita mengangkat takbir Allahu Akbar, telah mengharamkan perkara-perkara yang sebelum itu halal tapi diharamkan. Contoh makan, kita tak boleh makan. Selain semayang kita makan tak boleh. Walaupun ada makanan lekat dekat gigi, kita tak boleh telan terus ketika mana kita tengah solat. Sebab tu kita disunatkan membersihkan gigi kita. Sebelum mana kita nak solat, bersihkan dulu dalam mulut, supaya mana tidak ada sisa-sisa makanan yang berada dalam mulut. Contoh tiba-tiba kita duduk semayang, kita duduk main lidah ke apa ke, ada satu nasi terlekat dekat gigi. Bila terlekat kat gigi, kita jangan terus telan. Kalau boleh kita keluarkan. Kalau mana kita telan, maka dia telah membatalkan solat kita. Begitu juga bercakap-cakap. Dalam semayang kita tak boleh bercakap. Walaupun kita nak tegur orang tu sekalipun, tak boleh kita bercakap dalam semayang. Bermula daripada takbir sampailah kita memberi salam. Tidak boleh melaksanakan perkara-perkara yang halal sebelum kita solat, dan ia akan menjadi haram ketika mana kita solat. Itu kita kena faham. Sebab tu ketika mana kita mengangkat takbir, maka bermulalah kita solat. Itu kita kena faham. Maksudnya bila mana kita nak solat itu jumpa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena yakin Allah menyaksikan kita. Ketika mana kita angkat takbir, maka telah bermulanya solat. Maka hati kita pun hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diri kita ni tidak ada apa-apa kecuali sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebelum tu kita dah lihat dah, masuk saja dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja sekalipun pangkat dan jawatan kita itu diletakkan dan ditinggalkan di luar. Kita masuk nak solat, hanya kita ini sebagai hamba Allah semata-mata. Kita ni tidak siapa-siapa pun, kita semua orang yang biasa. Maksudnya kita masuk ni dalam rumah Allah ni, kita hamba Allah biasa ya. Dan kita mengangkat takbir itu, angkatlah bersungguh-sungguh. Menunjukkan kita ini bersungguh-sungguh nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu solat juga dipanggilnya sebagai doa, ataupun dipanggil juga sebagai komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang tu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena angkatlah dengan sempurna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dalam hadis al-musi salatus, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar seorang sahabat yang tidak sempurna solatnya, iza qumta ila shalah fakabbir, ketika mana kamu ingin mendirikan solat, maka bertakbirlah. Ini kata Nabi SAW. Maka dalam hadis yang lain pula, Nabi juga SAW menyebut pembuka solat ialah kebersihan. Nabi sebut dah. Miftahul salah zuhur. Maksudnya pembuka solat itu adalah kebersihan. Sebelum mana kita nak mulakan solat kita itu, kita kena jaga kebersihan. Kebersihan daripada segi apa? Pakaian kita, tubuh badan kita, kawasan sekeliling yang kita nak solat. Sejadah kita, tempat kita solat, pastikan dalam keadaan bersih. Kalau mana kita solat di rumah, pastikan lantai rumah kita bersih. Sebab tu ketika mana dekat rumah kita mandi, kita buang air besar, dalam tandas itu kita kena pakai slipper.
Dalam tandas kita nak jejak tu pakai slipper dalam tandas. Supaya mana apa kaki kita tu bila mana kita keluar daripada rumah, pergi ke ruang tamu dan bilik dan sebagainya, kita tidak membawa najis. Walaupunlah tandas kita tu berkilat, bersih sungguh, tiap-tiap hari kita cuci, tapi kita kena ingat dia tetap masih lagi kotor. Ada najis yang kita tak nampak. Sebab tu dalam tandas pastikan kita menyediakan slipper untuk kita gunakan dalam tandas. Maka dan yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram dan yang menghalalkannya adalah salam. Maksudnya bila bermulanya kita takbiratul ihram itu, maka telah bermulanya perkara yang telah katakan tadi yang halal itu menjadikan haram, sehinggalah dia memberi salam. Bila mana memberi salam, maka selesailah solatnya, maka bolehlah melaksanakan perkara yang tadi, boleh bercakap, boleh makan dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala, maka inilah permulaan ataupun dikatakan rukun, iaitu mengangkat takbiratul ihram, dengan mana kita menyebut kalimah Allahu Akbar semata-mata. Tiada kalimah yang lain kecuali kalimah Allahu Akbar semata-mata, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, itu mukadimah pada malam ini, sebagaimana untuk panduan, untuk peringatan untuk diri saya dan juga diri ibu-ibu dan ayah-ayah. Moga-moga ada manfaatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita tengok tuan-tuan rahmati Allah, kitab yang kedua pada malam ini, insya-Allah, di antara amalan-amalan orang yang soleh. Amalan yang boleh kita buat, amalan yang boleh kita jadikan sebagai amalan, untuk kita jadikan amalan ini tuan-tuan, bukan untuk apa, untuk diri kita juga. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir-akhir zaman ini, kita kena perbanyakkanlah kita memperbanyakkan amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka amalan seterusnya iaitu amalan selawat untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat, macam-macam jenis selawat. Banyak jenis-jenis selawat ni, banyak. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad pun selawat juga. Macam-macam selawat. Maka sekurang-kurangnya bacalah selawat ini 10 kali sehari. Sekurang-kurangnya. Kalau 10 kali itu sat jelah kalau kita baca. Sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'ada muqarraba indaka yaumal qiyamah. Ataupun apa-apa saja selawat yang boleh kita buat. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad dan tempatkanlah baginda pada kedudukan yang hampir di sisimu pada hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bersabdanya, sesiapa yang membaca Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad dan tempatkanlah baginda pada kedudukan yang hampir dengan sisimu pada hari kiamat, wajiblah syafaatku kepadanya. Maka kita perbanyakkan berselawat untuk apa? Nak dapat syafaat Nabi SAW. Maka syafaat nak dapat masa bila? Ni tuan-tuan rahmati Allah. Mungkin lah ni kita tak nampak, tetapi syafaat Nabi SAW tu masa kita hidup atas dunia pun akan nampak, tuan-tuan. Orang yang banyak berselawat pada Nabi SAW, kita tengok hidup dia dalam keadaan yang cukup sempurna. Sebab tu kalau kita nak cerita tentang kebaikan berselawat ni, banyak, tuan-tuan. Banyak tentang kebaikan kita nak berselawat. Sebab tu sebaik-baiknya bukan 10 kali. Ini sekurang-kurangnya. Sebaik-baiknya 1000 kali sehari selawat. Selawat pendek boleh, selawat panjang boleh. Macam pembukaan tadi tu, saya guna selawat syifa. Selawat yang boleh kita baca. Ataupun selawat-selawat apa saja pun, sekurang-kurangnya juga sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad pun boleh. Maka banyak selawat. Jadi bila mana selawat ni ada hikmah dia. Orang yang kaji selawat ni banyak hikmah dia.
orang yang sakit, orang yang dalam keuzuran, banyakkan selawat. Maka Allah akan berikan kesembuhan, Allah akan berikan kesenangan dia, tuan-tuan. Jadi salah satu perkara yang boleh jadikan sebagai amalan, iaitu selawat ini, tuan-tuan, boleh juga diajarkan kepada anak-anak dan cucu kita. Salah satu pengajian yang pernah diajar oleh almarhum Tuan Guru Harundin, Tuan Guru saya, bila mana dia mengajar, tuan-tuan, iaitu selawat ni ketika mana kita terlupa, kita nak ingatkan semula perkara yang kita lupa, maka perbanyakkan selawat. Contoh anak kita, contoh cucu kita yang menduduki peperiksaan, maksudnya dalam peperiksaan itu dia tengah jawab soalan, maka dia terlupa, maka suruh dia berselawat. Maka berselawat bagaimana? Selawatlah bagaimana saya sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ketika mana ada selawat itu, picit di tengkuk dia sendiri, picit, tuan-tuan, maka selawat. Maka Allah akan turunkan, dengan keberkatan selawat itu, Allah akan permudahkan urusan dia. Tapi syarat dia apa? Kena baca buku. Kalau tak baca buku, selawat macam mana pun tak nampak. Ni tuan-tuan, saya duk mengaji sama lah. Kita dah baca, tiba-tiba kita terlupa selawat. Allah akan tunjuk balik, nampak balik muka surat mana yang kita baca. Itu keberkatan dia tu. Tapi syarat dia kena baca buku. Tapi kalau kata malam ni, ustaz kata selawat dah, tak payah baca buku, abang kat cucu, abang kat anak, memang tak nampak apa. Tak nampak. Tapi ni Allah nak bantu kita ni. Ajarkan anak-anak kita, biar kita pun sama. Tengah bersembang, lupa nama kawan yang kita jumpa tu, nak cerita dengan orang lain ni, lupa nama dia. Selawat dulu. Apa nama tak tahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nanti Allah akan hantarkan balik, hadirkan balik ingatan kita tu, tuan-tuan. Tu keberkatan daripada kita berselawat. Sama juga kita nak makan ubat. Makan ubat hospital ke, makan ubat apa ke, sebelum nak makan tu selawat dulu, ambil keberkatan dengan selawat tu. Sebab tu kita nak kita sihat, kita makan ubat bukan kerana ubat tu, kerana keberkatan kita berselawat atas keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila apa pun yang kita buat, kita mulakan dulu dengan berselawat. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bacalah selawat sekurang-kurangnya 10 kali waktu pagi dan 10 kali waktu petang, sekurang-kurangnya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai ingatan untuk diri saya dan juga dari ibu-ibu dan ayah, maka perbanyakkanlah berselawat 10 pagi dan 10 petang, dan sebaik-baiknya ataupun sekurang-kurangnya 1000 kali satu hari, tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga ada keberkatan yang pada malam ini, dengan keberkatan kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kitab yang ketiga pada malam ini, sambungan daripada kitab Nota Ajar Seorang Mukmin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitu kita masih lagi membicarakan tentang bab sabar jalan meraih darjah ketakwaan, darjat takwa. Iaitu mana kita tengok yang keduanya, ujian yang kedua kita telah habis, iaitu ujian di antara manusia ialah rasa lapar. Rasa lapar itu merupakan salah satunya ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana seseorang itu diberikan ujian oleh Allah dalam keadaan yang cukup lapar, itu adalah ujian. Ada setengah orang dia tak boleh nak makan, dia rasa lapar. Itu ujian tak? Itu adalah ujian. Ada orang tiada kemampuan seperti kita. Waktu baru ni saya dapat satu WhatsApp, tuan-tuan, WhatsApp hantar pada saya pun tak kenal siapa dia, daripada Kedah. Hantar WhatsApp, tuan-tuan, pegang anak. Cerita panjang dia kata, anak dia semua sihat lah. Maka dia kena buang kerja, tuan-tuan. Saya tak kenal dia, dia ambil gambar dia semua. Saya dah 3 hari dah tak makan, dia kata. Saya tanya dia duduk mana, dia cerita saya duduk di Kedah lah apa. Orang pun nampak jujur lah, tak tahulah, wallahu a'lam. Dalam zaman lalu macam-macam. Dia kata saya ni tak makan tak apa, dia kata. Dia tak merasa ustaz, dia tak kenal.
Tak tahu dia dapat nombor mana. Dia kata tak tahulah. Saya kata mana dapat nombor saya ni? Dia kata dia telefon, wallahu alam, dia ceritalah telefon dia ke apa ke. Nampak wajah dia tu, dia ambil gambar dia dengan anak dia, wallahu alam. Jadi kita pun berandaian baik. Saya tak makan tak apa tuan, tetapi yang pentingnya anak saya ni perlukan susu. Dia juga perlukan pakai pampers dan sebagainya. Jadi bila kita disebut pasal anak tu tuan-tuan, kita tak boleh dah lah. Maka kita bagilah sekadar mana yang kita mampu. Dia pun bagi nombor akaun nombor semua. Sekadar mana yang kita boleh mampu, kita bantu. Maka kita husnuzan yang baik tuan-tuan. Moga-moga dengan kita bagi itu, adanya Allah nak bagi balas balik pada kita pahala tu. Sebab tu dalam mana kita nak bagi bantuan kepada orang ni tuan-tuan, jangan banyak pertikaian. Walaupun kita nak sidik-sidik lah, tapi kita bagi. Supaya mana kita nak ambil keberkatan, kita tak tahu kok yang tu lah Allah nak ambil tuan-tuan sebagai pahala kita. Yang kita duk sedekah selama ni takut-takut hati kita tuan-tuan nak menunjuk pada orang dan sebagainya. Tapi dengan keadaan kita buat macam ni, moga-moga kok yang ni lah Allah nak terima. Sebab tu banyak tak kita sedekah, banyak kita sedekah. Kita pun tak tahu yang mana yang Allah nak terima. Sebab tu bila mana kita sedekah tuan-tuan, jangan banyak persoalan. Dia tipu ke, dia betul ke, jangan banyak persoalan. Sebab yang pentingnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi tu hati kita ikhlas. Kalau dia tipu, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah lepas, pahala kita dapat. Itu kita kena fikir macam tu. Sebab tu itulah ujian manusia ni, banyak ujiannya. Dan yang kedua itu ialah ujian ketika mana manusia ia rasa lapar. Maka ujian yang seterusnya yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala juga menguji manusia dengan kurangnya harta benda ataupun tidak selama-lamanya hidup dalam kesenangan. Manusia Allah akan uji dia tuan-tuan, ada dua dalam keadaan, hidup senang dan hidup susah. Hidup senang pun Allah uji, hidup susah pun Allah uji. Ini keadaan manusia. Ada orang hidup senang dah, maka Allah jatuhkan dia dalam hidup keadaan yang susah. Ini ujian Allah bagi. Ataupun dia memang senang, hidup dia senang, tapi kita kena ingat, walaupun dia senang, mesti juga ada kesusahan yang Allah nak uji dia. Kita nampak tuan-tuan, duk tengok orang, senangnya ni, hidup rumah besar, kereta besar, semua besar lah. Tapi kita tak tahu, rupanya dia pun ada masalah, lebih teruk masalah daripada kita. Kita walaupun kita duduk dalam keadaan yang sederhana, duduk dalam keadaan yang biasa-biasa, orang tengok macam susah, tetapi hidup dia dalam keadaan yang cukup tenang, cukup sentiasa. Itu nama dia harta yang ada keberkatan. Sebab tu orang yang bergaji kecil pun kalau katakan gaji dia itu ada keberkatan, cukup sebulan untuk dia gunakan untuk ahli keluarga dia. Ni yang dikatakan di antara uji Allah SWT akan menguji bagi seseorang. Dan harta tidak semestinya dalam bentuk wang ringgit. Ni kita kena ingat, harta yang Allah bagi ni macam-macam jenis kesenangan yang Allah bagi. Tak semestinya harta itu hanya wang ringgit semata-mata. Maka kurniaan anak-anak ataupun kasih sayang, itu pun juga dinamakan sebagaimana sebagaimana yang dikatakan sebagai harta. Anak tu sebagai harta kita. Allah bagi anak kepada kita, tuan-tuan rahmati Allah SWT, itulah harta yang paling mahal di atas muka bumi ni. Allah bagi anak kepada kita sebab apa? Allah tahu kita boleh jaga anak kita. Allah boleh tahu kita boleh besarkan anak-anak kita itu dengan cara yang baik. Sebab tu Allah kurniakan zuriat-zuriat kepada kita tuan-tuan. Begitu juga dengan kasih sayang. Dan salah satu lagi tabiat manusia, iaitu tidak pernah merasa cukup dan selalu merasanya kekurangan, tak pernah rasa cukup. Allah dah bagi dah macam ni, nak lebih lagi tak cukup juga. Ni di antara tabiat manusia. Salah tak? Kalaulah benda itu membuatkan kebaikan bagi dia, tidak ada masalah. Tapi kalau benda itu, perkara itu boleh melalaikan dia, dah ada dah kereta besar dah, nak cari kereta besar lagi,
Dah ada dah kemampuan yang lain, nak cari lebih yang hebat lagi. Ini di antara manusia yang tak pernah merasai kekurangan. Bahkan semakin banyak harta yang telah diberi, dia rasakan semakin kurang seandainya air laut ini dikumpulkan dan diberikan pada manusia, dan saya mereka masih akan rasa kekurangan. Oh, mendalam masuk ni. Kata pengarang kitab ni, kalau mana Allah bagi pun sebesar mana lautan itu pun, dia masih lagi merasakan kekurangan. Tak pernah rasa cukup. Sebab tu apa yang ada yang Allah berikan kepada kita, kita kena bersyukur. Walaupun sekecil-kecil ataupun sedikit. Contoh bagi orang yang berniaga. Contoh berniaga di pasar malam lah. Hari ni hujan lebat, mungkin orang tak ramai. Jadi bila mana tengok-tengok orang beli sedikit, tapi dia kena bersyukur. Alhamdulillah, mungkin inilah rezeki yang aku dapat, yang Allah kurniakan. Dia kena kata macam tu. Sebab apa? Walaupun sedikit dia bersyukur. Orang yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi rezeki dia. Tak semestinya malam tu, mungkin malam esok dia berniaga lagi, mungkin Allah bagi lebih daripada hari ni. Allah tambah. Sebab apa? Dia bersyukur. Selalu dapat RM1,000, dapat RM1,000 hasil jualan dia. Tapi malam ni disebabkan Allah turunkan hujan, hujan yang lebat, dia dapat RM100 saja. Maka dia pun bersyukur. Terima kasih ya Allah, kau kurniakan aku rezeki hari ni walaupun 100. Tapi kau turunkan hujan yang lebat untuk mengurangkan jerebu. Dah redha tak? Dah redha dengan hujan tu. Ini musim jerebu ni. Maka Allah turunkan hujan ni, kita kena bersyukur. Sebab tu setiap apa yang Allah berikan, yang Allah lakukan atas kita, kita kena bersyukur. Contohnya yang tuan-tuan rahmati Allah, setiap perkara yang berlaku itu juga, kita kena ingat semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita rasa benda tu mengganggu kehidupan kita. Contoh macam ni lah, hujan lebat ni. Kita rasa mengganggu, nak balik kerja basah kuyuk, jalan pun jam dan sebagainya. Tapi itulah Allah nak bagi kesabaran kat atas kita. Tengok sabar ke tak? Walaupun dalam keadaan hujan lebat, jadi pergi semayang ke tak masjid, pergi tak surau. Ni semua Allah nak tengok kita, tuan-tuan. Mungkin selalu kita boleh sampai rumah pukul 5 suku, 5.30 sampai dah. Tapi hari tu bagi Allah bagi hujan yang lebat, pukul 6.30, 7 baru sampai rumah. Tapi kalau malah dia bersyukur, itulah hari yang Allah berikan keredaan bagi dia. Tapi dia kalau murka, mengatakan perkara yang tidak baik, maka itulah hasil yang akan dapat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah memanglah tabiat manusia. Maka untuk menghadapinya tentu sahaja kita harus belajar untuk bersyukur. Setiap kehidupan kita ini kita kena belajar untuk bersyukur. Orang bagi sedikit pun kita bersyukur, kita dapat sikit pun kita bersyukur. Apa saja pun kita kena bersyukur. Jangan kita merungut. Walaupun orang tu dapat banyak, kita dapat sikit, kita berungut. Pasal apa dia dapat banyak? Pasal apa aku dapat sikit? Sebab dia tidak bersyukur. Ni kita kena ingat, tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin yang kita dapat sikit itu yang ada keberkatannya. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat bagi kita. Lalu belajarlah untuk menerima dan berasa cukup apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Serta juga belajar untuk melihat ke bawah. Belajar melihat orang yang jauh lebih kekurangan harta, yakni dari kita, dan mereka tetap boleh berasa bahagia. Kita hidup, kita kena tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Kita duduk rumah macam ni, alhamdulillah, ada rumah, ada bilik, ada katil, ada ayak dan sebagainya, ada elektrik, semua komplit. Cuba tengok ada orang, tuan-tuan rahmati Allah, elektrik pun tak ada, ayak pun tak ada. Bukan kata di negara luar tu, di Malaysia ni. Tuan-tuan pergi berjalan, saya pernah cerita kepada tuan-tuan, cuba tuan-tuan pergi Sabah tu, pergi tengok, masuk pendalaman
bagaimana keadaan orang yang susah. Sekali-sekala pergi berjalan, buat rombongan orang kawasan ni, buat rombongan pergi Sabah. Biar kita tengok bagaimana keadaan orang kat sana, akan hadirnya keinsafan kita. Jangan kita pergi ziarah rumah besar-besar datuk-datuk tu. Rumah yang banglo-banglo memanglah tak kita rasa Allah tak cukupnya kita. Kita kena tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Apa susahnya mereka tuan-tuan, elektrik pun tak ada. Air ni bolehlah gagah lagi tuan-tuan, ambil air sungai ke apa ke, tapi ni elektrik ni. Pakai genset berapa lama ya. Tapi nak katanya duduk dalam keadaan panas berpeluh. Saya 2-3 kali dah sampai tuan-tuan masuk pedalaman. Kita ni berpeluh, orang kata bercekau lah peluh orang kata. Depa relax, tak berasa panas, tak rasa apa sebab depa dah biasa. Saya sampai waktu zuhur tuan-tuan, 12.30 sana subuh, zuhur awal. 12.30, 12 tu dah zuhur dah. Semayang berjemaah tuan-tuan. Duduk dalam surau yang kecil. Kita ada buat surau kecil dalam pedalaman tu. Semayang zuhur. Tak ramai. Dalam tu tuan-tuan ada 11 keluarga ya. 11 keluarga. Maka bila mana kita semayang tuan-tuan, Allahu Akbar, berpeluh-peluh basah baju kita ni. Saya tengok orang sebelah saya ni relax tuan-tuan. Tak ada masalah pun. Tu nak katanya hidup mereka ni tuan-tuan, mereka dah redha dah dalam keadaan mereka. Hidup dalam keadaan macam ni daripada redha. Daripada suka hidup macam ni. Dan saya tanya mereka, tak nak ke berpindah di tempat yang lebih selesa, maksudnya keluar sikit lah. Sebab daripada jalan raya tu nak pergi ke tempat pedalaman ni hampir 1 jam perjalanan masuk daripada jalan raya. Jauh tuan-tuan. Nak masuk bukan jalan tar macam kita ni. Nak masuk ni jalan ni berbatu-batu. Dan kiri kanan ni hutan. Tak ada tiang elektrik pun tak ada, lampu pun tak ada tuan-tuan. Kalau masuk ni memang gelap sungguh. Sampai dalam baru ada 7 rumah, ada 11 rumah dalam tu yang telah diislamkan tuan-tuan. Alhamdulillah. Maka mereka duduk lebih kurang sebelah rumah. Kita buat satu surah kecil dalam tu tuan-tuan, untuk mereka hidup berjemaah. Tapi tak tahulah semain jemaah ke tak tuan-tuan. Tapi kita buat dan ada pemantauan. Ustaz kita ni akan masuk tuan-tuan seminggu sekali ke sebulan sekali, dia akan masuk bergili-gili. Supaya mana mereka ini tidak terleka. Mereka dalam pemantauan. Sebab tu bila mana tuan-tuan, kita ramai ustaz-ustaz kita yang duduk di sana, mereka akan masuk. Ajarkan solat, ajarkan ambil uduk, ajarkan fardu'ain dan sebagainya untuk panduan mereka tuan-tuan. Jadi bila mana terlihat akan hadirnya keinsafan bagi dia, kita rasa ya Allah syukurnya aku, walaupun kita rasa kita ni hidup dalam masa susah dah, tapi rupanya ada orang hidup lagi susah daripada kita. Allahu Akbar. Saya bawa tuan-tuan depan kalangan datuk-datuk ni, menangis mereka tuan-tuan bila mana menyaksikan keadaan hidup macam tu tuan-tuan. Mereka kata kat saya, Ustaz, tak sangka masih ada lagi manusia yang boleh hidup dalam keadaan macam ni. Allahu Akbar. Ketika mana kita bagi ceramah, kita bagi taklimat tuan-tuan, daripada kalangan tetamu-tamu yang saya bawa ni, semua menangis tuan-tuan. Kita bagi peluang pula, ketua kampung situ cakap pula tuan-tuan, dia pun terharu, dia pun menangis tuan-tuan. Sebab terharunya kehadiran orang luar datang ziarah mereka. Selama tak ada pun orang datang ziarah mereka. Sebab tu tuan-tuan kalau berpeluang, pergilah ziarah, tengok keadaan sendiri, bagaimana keadaan di sana tuan-tuan, untuk menghadirkan keinsafan bagi kita. Kita nak rasanya syukur yang kita, walaupun kita rasa hidup kita ni macam orang susah lah, tapi rupanya ada orang yang lebih susah daripada kita tuan-tuan. Dan kerananya sebenarnya kebahagiaan tidak terletak pada banyak ataupun sedikitnya harta, tapi ada pada jiwa yang boleh dan mahu menerimanya. Setiap apa yang Allah bagi pada kita ni, kita kena terima dan kita kena berterima kasih pada Allah. Walaupun sedikit, mahu pun banyak. Jangan kita lupa.
Setiap kali bila mana Allah bagikan kita tuan-tuan apa sekalipun, kita kena ucap terima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak pun alhamdulillah, terima kasih Allah kerana berikan aku anugerah ya Allah, kerana berikan aku peluang hidup di atas muka bumi ni. Semua kena terima kasih. Sebab tu harta lagi yang paling berharga apa dia? Iaitu rezeki, kesihatan. Itulah harta yang paling besar sekali tuan-tuan. Kita dah nampak harta rezeki ni hanya RM1 semata-mata. Tapi kalau kita tengok harta yang paling besar, harta yang paling bernilai, iaitu kesihatan. Kalau mana kita banyak duit sekalipun, harta kita banyak, kalau tak sihat tuan-tuan, apa pun tak boleh buat. Apa pun tak boleh buat. Banyak saya duk lihat tuan-tuan di luar sana, dan banyak yang bertemu dengan saya tuan-tuan, ada yang hadis sampai menangis bodoh. Dia kata, ustaz, saya ni duit banyak ustaz, tapi saya tak boleh nak buat apa-apa, dia kata. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, hidup kita macam ni bersederhana, kita berterima kasihlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan harta kita, kita tetap juga kita kena bersyukur. Sebab apa yang Allah tentukan itu adalah pilihan Allah. Apa yang Allah tentukan itu adalah yang terbaik untuk kita tuan-tuan. Allah uji kita sakit pun kita kena terima kasih. Allah uji kita segala-galanya pun kita kena ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mana kita melafaz alhamdulillah, maha suci Allah yang menganugerahkan kepada kita tuan-tuan. Maka pada jiwa yang boleh dan mahu menerimanya, jiwa kita itu sentiasalah menerima apa yang Allah berikan kepada kita itu, semua adalah yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah bagi itu semua terbaik untuk kita. Walaupun kita rasa tak cukup, walaupun kita rasa kita minta lain, Allah bagi lain, tapi itulah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta lain, tapi Allah bagi tuan-tuan yang terbaik untuk kita. Ni yang Allah bagi. Sebab tu kita kena yakin apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah aturkan kepada kita, semua yang terbaik. Semua yang terbaik untuk kita, untuk kita jadikan ia sebagai kehidupan kita di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila mana kita tengok sahabat-sahabat kita, saudara mara kita tuan-tuan di Palestin dan sebagainya, tak perlulah saya cerita lebih detail tentang Palestin, semua dah tengok dah. Videonya, tengok keadaan, semua dah tahu cerita dah. Bagaimana tuan-tuan, saya tengok berkali pun menangis tuan-tuan dekat rumah. Rasa kesedihan kita. Kita tidak ada lagi tuan-tuan peluang apa yang boleh kita bantu, kecuali kita banyaklah tuan-tuan berdoalah pada mereka tuan-tuan. Tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan buat solat sunat tahajud, buat solat sunat hajat dan sebagainya, tuan-tuan doa sungguh-sungguh. Minta untuk mereka, Allah berikan mereka kemenangan, berikan mereka kesihatan dan kuatkan iman mereka tuan-tuan. Itu yang kita nak. Kita tak mampu dah nak buat apa. Kita mampu berdoa, dan juga kalau dia berikan lebih rezeki oleh Allah SWT, berilah, sumbanglah. Buatlah kutipan dan sebagainya, sumbang dan masukkan dalam akaun yang kita yakin itu yakin akaun yang sahih, akaun yang betul. Sebab banyak sangat ni orang dah jadi tipu helah tentang buat akaun ni. Jadi berhati-hati, maka sumbanglah di akaun yang kita yakin akaun kutipan itu sampai kepada mereka tuan-tuan. Jadi ibu dan ayah-ayah, itulah di antara perkara yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu di antara perkara yang ketiga, Allah Subhanahu akan menguji kita dengan pelbagai, termasuklah tentang kekurangannya harta benda kita, dan juga tentang bersyukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan tengok lagi ujian yang keempat pada bulan hadapan insya-Allah kalau dipanjangkan usia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan orang-orang yang kita sayangi. Itu pun ujian juga di antara yang Allah akan berikan kepada kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kerahmatan dan kasih sayangnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita berdoa sebentar, moga-moga Allah merahmati kita pada malam ini. Kita duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena yakin kita duduk dalam taman-taman syurga ini dikelilingi oleh para malaikat duduk bersama dengan kita. Maka moga-moga ada yang daripada kalangan kita ni, orang alim-alim, orang yang soleh, yang mengaminkan doa ini akan dapatlah
keberkatan kepada semua yang hadir pada malam ini insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min syarri ma khalaq. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah. Pertamanya ya Allah, kami bersyukur dan ucapkan kami daripada-Mu terima kasih ya Allah kerana memberikan kami kesenangan, diberikan kami kesempatan, diberikan kami ruang masa ini ya Allah untuk hadir dalam rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah kerana memilih kami untuk kami hadir dalam rumah-Mu ini ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, istiqamahlah diri kami ini untuk sentiasa kami hadir dalam rumah-Mu, kami berhimpun dalam rumah-Mu ya Allah. Pilihlah kami sentiasa ya Allah dan berikan kami peluang, berikan kami masa ya Allah untuk kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon juga kepada Engkau ya Allah, mungkin daripada kalangan sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir ya Allah, mohon ya Allah kegerakkan hati mereka untuk mereka hadir bersama-sama dengan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon keampunkan dosa-dosa kami dan kami yakin ya Allah kami hadir ini ya Allah di atas keberkatan kami datang ke rumah-Mu ini. Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Setiap langkah kami berjalan ya Allah, Kau ampunkan dosa kami. Setiap langkah ya Allah, Kau angkat darjat kami ya Allah. Kami yakin ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa ya Allah orang yang paling kami sayang ya Allah, yang paling kami rindu, yang paling kami ingat sentiasa ya Allah, iaitu kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kadang-kadang dia hadir ya Allah, ibu dan ayah kami dalam mimpi kami. Waktu malam kami tidur ya Allah, ibu dan ayah kami datang dalam mimpi kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami. Mereka berada di alam barzah sana ya Allah, agak sekian lama ya Allah. Hari ini ya Allah kami doa kepada Engkau ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, terangilah kubur mereka ya Allah, jadikanlah liang kubur mereka ya Allah daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Indahnya hidup mereka di sana ya Allah. Mereka tengah tunggu doa-doa kami ini ya Allah. Hari ini ya Allah kami doa khususnya kepada mereka ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah doa kami ini kepada mereka ya Allah. Terimalah segala amal ibadah mereka semasa hidup dahulu. Adanya ya Allah mereka ada buat dosa, adanya ada mereka buat salah dan silap, mohon ampun dan maafkan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kami juga ingin mohon ya Allah, ampunkan dosa pasangan hidup kami, ampunkanlah dosa ya Allah isteri kami ya Allah, rahmatilah kehidupan isteri kami, sihatkanlah badan isteri kami ya Allah, tenangkanlah hidup isteri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan isteri kami itu isteri yang salihah, ibu yang salihah kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, rahmatilah kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami, seluruh keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka daripada kalangan orang yang soleh dan salihah. Ya Allah, jadikan akhlak mereka seperti mana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjayakan mereka dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jadikan daripada kalangan keturunan kami ini keturunan penghafaz Al-Quran. Jadikanlah kalangan mereka ini pecinta Al-Quran. Jadikanlah keturunan kami ini ya Allah daripada ya Allah di antara kalangan ulama-ulama yang tersohor ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, khususnya kepada saudara-saudara kami di Palestin. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkatan hujan di luar sana ya Allah. Maka ketika mana ini kami yakin doa kami ini makbul, maka sampaikan doa kami ini kepada saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, berilah keselamatan kepada mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, kuatkan iman mereka ya Allah, selamatkan negara mereka ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman mereka ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Ada yang hadir daripada kalangan kami yang dalam keuzuran, yang sedang diuji dengan kesihatan, mohon sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Ada yang daripada kalangan kami ya Allah sedang bersedih hati, mohon kurniakan kami berita-berita gembira dalam kehidupan kami. Ada yang hadir daripada kalangan kami ya Allah, ibu-ibu, ayah-ayah yang sedang berdoa memohonkan sesuatu kepada Engkau, maka ya Allah makbulkanlah doa-doa daripada kalangan kami ya Allah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon ampun dan maaf. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu taala. Yang jahil itu, kelemahan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna